Pasukan petugas khas diberi 2 minggu siapkan laporan penuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan dengan laporan ini. Seorang rakyat Malaysia yang dilaporkan menjadi tentera upahan Ukraine disahkan sebagai Lee Bing Hang. Ketua Polis Negara Tan Sri Razudin Husin memberitahu siasatan awal pihaknya mendapati lelaki berusia 20 tahun itu masih hidup serta berada dalam keadaan selamat. Menurut beliau, PDRM difahamkan ketika serangan dron Rusia, Lee berjaya melarikan diri. Bagaimanapun, MyCard dan lesen memandunya tercicir manakala pasport masih bersamanya. Dia telah selesai menjalani rawatan selepas mengalami kecederaan di bahagian buku lali akibat terkena serpihan dron. Ujar Tan Sri Razarudin, selain meminati bidang ketenteraan, tawaran gaji menarik yang mencecah kira-kira RM11,000 sebulan mendorong Lee menjadi tentera upahan. Faktor tekanan keluarga dipercayai turut menjadi faktor dia sanggup menjauhkan diri sehingga mencari pekerjaan di luar negara. Lee telah menjadi tentera upahan di Ukraine sejak April tahun ini dan satu-satunya yang berasal dari Malaysia. Dia membuat permohonan melalui laman sesawang ketenteraan Ukraine. Ini pula mengenai video tular dipercayai hina Islam. Identiti seorang pengguna media sosial yang dipercayai telah mengeluarkan kata-kata negatif dan penghinaan terhadap agama Islam telah dikenal pasti. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa memberitahu pihaknya akan mengambil keterangan individu tersebut dalam masa terdekat memandangkan suspek sedang mendapatkan rawatan kesihatan mental di sebuah hospital. Lelaki tersebut telah dikesan melakukan perbuatan itu dalam satu video yang tular di Facebook hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Datuk Rusdi menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu dan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Baik, kes remaja maut terkena renjatan elektrik ketika cas telefon dalam bas ekspres. Pasukan petugas khas yang ditubuhkan untuk menyiasat kes berkenaan diberi masa 2 minggu untuk menyiapkan laporan lengkap. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan laporan tersebut. Dan apa-apa isu mengenai keselamatan tersebut akan dikaji semula. Sekiranya perlu, kita akan meminda keperluan-keperluan dan syarat-syarat terhadap bas yang menawarkan ataupun ada keperluan dan kemudahan USB ini dalam bas. Setakat ini belum ada apa-apa keputusan hasil siasatan lagi. Kita memberikan 2 minggu kepada task force ini untuk menyediakan laporan lengkap kepada Kementerian Pengangkutan. Selepas itu kita akan melihat apa yang perlu dilaksanakan. Semalam, beliau memaklumkan satu pasukan petugas khas ditubuhkan untuk menyiasat insiden tersebut. Jumaat lalu, seorang remaja lelaki maut akibat terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon bimbitnya di soket bas ekspres dalam kejadian di Pulau Pinang. Operasi khas kenderaan perdagangan, 79 pemandu dikesan positif dadah menerusi operasi dijalankan JPJ di seluruh negara sepanjang Oktober lalu. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Muhammad Kifli Mahasan berkata, lesen pemandu terbabit akan digantung. Menerusi operasi itu, 69,379 saman telah dikeluarkan. Saringan kepada pemandu-pemandu berkenaan sekiranya ujian kedua diperolehi dan mereka masih lagi positif dadah, kita JPJ akan mengenakan ataupun akan mengambil tindakan iaitu menggantung lesen pemandu-pemandu berkenaan. Baik, ini pula berkenaan kes 6 rakyat Malaysia ditahan di Golok, Thailand. 2 daripada yang ditahan mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Perkara itu disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat. 2 orang ada rekod? Dua-dua lelaki? Dua-dua lelaki. Rekod apa tu? Dadah. Dadah. Dadah.
Dadah. Memang dia buat kerja dadah lah pokok ni. And then semua tangkapan tu positif dadah. Urine. Pihak oleh Thailand semua 6 orang ni urine positif dadah. Ditahan lagi. Ada dapat ke Datuk reman berapa hari? Belum lagi. Dia hari ni baru dihantar untuk reman. Sebelum ini, media melaporkan 6 rakyat Malaysia ditahan di sebuah hotel di Sungai Golok kerana memiliki 6,000 biji pil kuda. Tangkapan dibuat pada pagi Jumaat lepas. Di Kedah, seorang pemandu taksi melecur selepas taksi yang dipandunya terbakar secara tiba-tiba. Kejadian berlaku di Kampung Batu Empat, Kuala Ketil pagi tadi. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Azmi Mokhtar berkata, dalam kejadian pukul 11.45 pagi itu, Zulkaria Isa, 50 tahun, sedang memandu taksi berkenaan dari arah Sungai Petani ke Baling. Bagaimanapun, ketika tiba di tempat kejadian, Zulkaria melihat kepulan asap keluar melalui bonet kereta sebelum menghentikan kenderaan di tepi jalan. Dia kemudian membuka bonet dan mendapati api telah menyambar enjin kereta. Ketika kejadian tiada penumpang berada dalam keadaan tersebut, kenderaan yang didaftarkan atas nama sebuah syarikat itu terbakar sepenuhnya. Punca kebakaran masih dalam siasatan. SPRM nafi keluarkan kenyataan mendakwa RM94 juta ditemui di kediaman bekas menteri. SPRM dalam kenyataan menegaskan Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki juga tidak pernah membuat sebarang kenyataan mengenai dakwaan tersebut. SPRM menghormati hak ahli parlimen untuk menyatakan pandangan mereka dengan bebas. Bagaimanapun, tegas SPRM, adalah penting kenyataan yang dibuat berdasarkan fakta tepat untuk mengelakkan kekeliruan. Di Terengganu, seorang penuntut lelaki di sebuah kolej swasta di Cukai, Kemaman ditemui mati dalam bilik asrama pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan ketika dihubungi berkata, mayat mangsa ditemui oleh rakan sebiliknya yang baru pulang ke asrama. Rakyat mangsa yang terkejut melihat mangsa tidak sedarkan diri memberitahu rakan-rakan sebelum melaporkan kepada polis. Berdasarkan keadaan mayat mangsa, polis percaya pelajar berusia 20 tahun itu meninggal dunia dalam tempoh kira-kira 12 jam lalu sebelum ditemui. Berdasarkan rekod kesihatan, mangsa tidak mempunyai sebarang penyakit sebelum ini. Polis Kuala Lumpur menawarkan pengurangan hingga 50% kepada pesalah trafik bermula esok hingga Sabtu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan tawaran itu melibatkan semua jenis saman kecuali bagi saman kemalangan, saman bicara mahkamah, kategori tidak boleh kompaun, memotong secara berbahaya, kesalahan menggunakan lorong kecemasan dan tidak mematuhi isyarat lampu merah. Kesalahan berkaitan kenderaan berat, pengubah suaian egsos, saman berstatus op selamat dan kesalahan memotong di garisan berkembar turut tidak termasuk dalam tawaran tersebut. 15 kaunter akan dibuka di Balai Polis Trafik dan orang ramai juga boleh mengambil peluang itu untuk membuat semakan dan pembayaran saman secara bebas tunai. Menjelang musim tengkujuh, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan kesiapsiagaan. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Nur Hisham Muhammad memaklumkan, ini termasuk memfokuskan 4,619 lokasi hotspot di seluruh negara. Meskipun ramalan jumlah lokasi banjir kurang berbanding tahun lepas, namun persiapan awal tetap dibuat dengan mengaktifkan bilik gerakan banjir di pusat gerakan operasi mengikut situasi semasa banjir. Monsun Timur Laut akan sampai pada insya-Allah 5 hari bulan November sebagaimana dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Hisham, dan daripada pemakluman itu secara asasnya bomba telah mengambil langkah awal termasuk mengadakan beberapa tindakan bagi kita menghadapi bencana ini. Seekor beruang matahari dan harimau kumbang berjaya ditangkap Perkhidmatan Kelantan masing-masing di Kuala Kerai dan Gua Musang.
Pengarah Pilihan Negeri Muhammad Hafid Rohani memaklumkan pihaknya terima aduan berhubung kemunculan beruang matahari berkeliaran di kawasan kebun penduduk kampung Sungai Pas pada 31 Oktober lalu. Pilihan Gua Musang pula menerima aduan berkenaan seekor harimau kumbang mencederakan lembu ternakan di ladang HR Plantation Kuala Koh Gua Musang kemarin. Bertindak atas aduan terbabit, anggota menjalankan siasatan dan memasang perangkap di lokasi terlibat. Dan kedua-dua haiwan liar itu telah memasuki perangkap yang dipasang. Operasi pemindahan dan pelepasan semula beruang matahari dan harimau kumbang itu ke habitat yang lebih sesuai dan selamat akan dijalankan dalam masa terdekat. Tular di TikTok, amaran kononnya komunis boleh berkuasa di negara ini. Sekiranya terjadi, penghantar mengingatkan yang sistem beraja, kedudukan Islam dan kedudukan istimewa Melayu serta Bumi Putra bakal dihapuskan. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran tersebut berbaur hasutan. Tak perlu penjelasan panjang lebar, memandangkan situasi itu hampir mustahil untuk terjadi. Ini kerana tiada komunis di negara ini. Pertubuhan yang ada kaitan dengannya juga telah lama diharamkan. Dan jika masih nak percaya wujud ancaman komunis sekalipun, perkara yang dikhawatiri itu sukar untuk berlaku. Ini kerana pindaan perlembagaan memerlukan sokongan 2/3 ahli dewan. Kelulusan Majlis Raja-Raja juga diperlukan untuk pindah peruntukan berkaitan isu sensitif termasuk kedudukan istana. Usah khawatir dengan perkara dimaksudkan, tiada sesiapa yang terancam, melainkan si tukang tular yang sibuk mainkan isu 3R. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Lawatan kerja Perdana Menteri ke China cukup signifikan bersempena ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-China ke-50. Ia sekaligus mengangkat peranan Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025. Laporannya bersama Sazwani Samsu. Jadual padat menanti Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam rangka lawatan kerja 4 hari bagi memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Perdana Menteri dijadual memulakan lawatan menghadiri Expo Import Antarabangsa China ke-7 di Shanghai. Pengiktirafan Malaysia sebagai Country of Honour dalam Expo berkenaan membuktikan keakraban hubungan Kuala Lumpur-Beijing. Ini menunjukkan keakraban antara Malaysia dengan China, di mana kita semasa lawatan-lawatan ini semua pemimpin-pemimpin ini dapat memperhalusi dan juga mencapai kata sepakatlah tentang apa hala tuju hubungan dua hala, dan ini amat membantulah dalam kita meningkatkan perdagangan antara Malaysia dengan China. Kunjungan tersebut juga dilihat penting dalam mengangkat peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Lawatan ini dijangka akan dapat memberikan beberapa kelebihan kepada Malaysia. Yang pertama, kita menjangkakan bahawa perjanjian terbaru iaitu ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 yang meliputi beberapa topik terbaru seperti digital economy, green economy, supply chain akan ditandatangani di Kuala Lumpur pada tahun hadapan, dan ini adalah satu lagi penghormatan kepada Malaysia yang dapat memberikan satu pendekatan baru di antara hubungan Malaysia dan ASEAN. Hubungan baik antara Malaysia-China juga dijangka membantu kedua-dua pihak mencapai penyelesaian, khususnya dalam memuktamadkan Kod Tata Cara di Laut China Selatan. As far as strategic partnerships are concerned, both nations can discuss and develop strategies for regional stability and security, which is crucial given the complex issues in Southeast Asia, including the South China Sea. Such collaboration can contribute to peace and prosperity in the region.
Jadual padat dalam rangka lawatan kerja kali ketiga Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China ini bukti komitmen kedua-dua negara dalam memperkukuh hubungan diplomatik yang sudah terjalin sejak 1974. Kunjungan ini juga dilihat sebagai satu anjakan buat Malaysia selaku negara pengemudi ASEAN 2025. Sazwani Samsu, Shanghai, RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai bagi memulakan rangka lawatan kerja beliau ke China. Lawatan itu bagi memenuhi jemputan Perdana Menteri Li Qiang agar Datuk Seri Anwar menghadiri Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai yang merupakan hub kewangan global. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Hongqiao, Shanghai pada 9.50 malam waktu tempatan. Ketibaan Datuk Seri Anwar disambut Duta Besar Malaysia di Beijing, Datuk Norman Muhammad dan Konsul Jeneral Malaysia di Shanghai, Said Farizal Amini Said Muhammad. Turut menyambut ketibaan beliau, Timbalan Datuk Bandar Shanghai dan Setiausaha Parti Daerah Minhang iaitu Chen Yujian serta Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Yujing. Dalam pada itu, Duta Besar Malaysia ke China Datuk Norman Muhammad berkata, lawatan kerja 4 hari Perdana Menteri ke China memfokuskan aspek ekonomi. Ia dilaksana menerusi pelbagai siri perjumpaan dan sesi meja bulat bersama syarikat berpotensi menjana pelaburan berimpak tinggi. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan syarikat pelaburan berpotensi di Shanghai. Yang setakat ini mengikut program Yang Berhormat Perdana Menteri akan mengadakan perjumpaan one-to-one dengan 9 buah syarikat China bagi yang berpotensi akan membuat pelaburan di Malaysia. Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan bersama The China International Capital Corp CICC dan juga menghadiri high-level meeting with Huawei Senior Executive. Perdana Menteri juga akan bertemu 9 syarikat berpotensi dan mengadakan sesi meja bulat bersama 23 Captains of Industry. Sekarang sedang menantikan. Dalam pada itu, Datuk Norman memaklumkan Perdana Menteri bakal diberi penghormatan besar oleh Presiden China Xi Jinping dalam lawatan kerja ke Beijing. Kunjungan Datuk Seri Anwar di The Great Hall of People, Beijing pada 7 November ini diraikan dengan majlis makan malam anjuran pemimpin negara itu. Ini adalah lawatan kerja. Normally lawatan kerja ni tak bila untuk Perdana Menteri dia sekarang dia berjumpa dengan presiden yang lebih yang level ketua negara ketua negara whereas our prime minister is ketua kerajaan. Jadi untuk ketua negara hostkan dinner untuk ketua kerajaan ni memang satu perkhidmatan lah. Pembangunan infrastruktur di luar bandar, khususnya telekomunikasi antara yang jadi tumpuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Digital bagi mencari pendekatan terbaik di kawasan tidak berpendudukan tinggi untuk mendapat liputan sistem 5G. Langkah itu penting terutama bagi keperluan para pelajar dan murid sekolah. Kerajaan sedang di dalam usaha untuk mewujudkan saluran kedua 5G ini agar kawasan-kawasan di luar bandar dapat diliputi, terutamanya untuk para pelajar sekolah, murid sekolah dan juga para usahawan yang telah memulakan perniagaan secara atas talian yang sangat memerlukan liputan telekomunikasi. Umat Islam yang kini membentuk 25% daripada populasi global mewujudkan pasarannya berpotensi menjadi kuasa ekonomi ketara. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, untuk kekal berdaya saing dalam ekonomi global ketika ini, potensi pendigitalan dan inovasi untuk memacu kesaling hubungan dan keterangkuman ekonomi harus direbut.
Usaha sedemikian penting dalam memperkukuh sistem pembayaran digital bagi memenuhi keperluan masyarakat Islam global di samping berpegang kepada prinsip kewangan Islam. Fahmi berkata penerima gunaan teknologi digital pastinya akan menambah daya saing dan produktiviti sesebuah negara dan meningkatkannya dalam rantaian nilai. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian sesi ke-40 Jawatankuasa Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial COMSEC di Istanbul. Fahmi memberi kenyataan sebagai wakil kumpulan Asia negara-negara anggota OIC di COMSEC dan menjadi antara 3 wakil yang memberi kenyataan itu termasuk dari Qatar dan Gambia. Ini kali pertama dalam tempoh 40 tahun Menteri dari Malaysia menghadiri COMSEC dengan yang terakhir hadir ialah Tengku Razali Hamzah pada 1984. Atas faktor keselamatan, berkuat kuasa 1 Julai, semua kenderaan guna bahan api gas asli mampat NGV tidak lagi benar didaftar atau dilesenkan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memberitahu bekalan meruncit bahan api itu juga ditamatkan Petronas secara berperingkat bermula bulan lepas. Tangki-tangki NGV ini mempunyai had tempoh penggunaan selamat dalam lingkungan 15 tahun. Dan sekiranya tidak diganti, ianya tidak selamat digunakan dan boleh gagal berfungsi pada bila-bila masa sahaja yang boleh mendatangkan bahaya kecederaan, kematian dan kerosakan harta benda yang dahsyat. Selain itu, terdapat segelintir pengguna yang telah melaksanakan ubah suai kenderaan dengan menggunakan silinder gas memasak LPG yang amat berbahaya dan telah mendatangkan risiko kemalangan dan topan sebelum ini. Dalam pada itu, kos modifikasi yang tinggi bagi kenderaan motor yang dikuasakan dengan bahan api NGV dilihat sebagai antara faktor kerajaan kuatkuasakan larangan penggunaan kenderaan tersebut bermula Julai tahun hadapan. Penganalisis automotif Hazari Samsuri menjelaskan tangki-tangki NGV mempunyai had tempoh penggunaan selamat dalam lingkungan 15 tahun. Sekiranya tidak diselenggara selepas tempoh itu, kenderaan tersebut berpotensi mendatangkan risiko kemalangan dan letupan. Tapi sekarang teknologi enjin kenderaan sudah jauh lebih baik dan lebih menjimatkan. Tidak perlu lagi menggunakan NGV kerana NGV juga ada keburukan dia juga. Contohnya daripada segi prestasi dia memang sedikit menurun. Dan kita kena buat modifikasi ekstrim kepada enjin itu sendiri. Kenderaan-kenderaan yang menggunakan NGV ini, kit NGV itu mempunyai batasan masa iaitu lebih kurang dalam 15 tahun di mana kebanyakan komponennya perlu diganti, terutamanya tangki. Baik, usaha selesaikan masalah pengairan dihadapi pesawah di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang pertimbang penubuhan kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA Selatan. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, menerusi penubuhan IADA Selatan, pengurusan air dan penanaman padi di ketiga-tiga negeri berkenaan akan lebih terurus. Menurut beliau, kebanyakan pesawah di kawasan terlibat masih bergantung pada sumber hujan. Ini kerana infrastruktur pengairan belum sempurna selain tiada IADA khusus untuk membantu pesawah kerana berada di luar jelapang. Susulan ribut tropika Christine yang melanda Filipina, Malaysia menyatakan dukungan penuh dan berdiri teguh terhadap Republik itu dan telah memberikan bantuan kemanusiaan bagi meringankan penderitaan dihadapi rakyatnya. Menteri menerusi pengkongsian di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau turut menerima panggilan dari Presiden Republik Filipina Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos petang tadi. Beliau sekali lagi mengulangi pendirian bekerjasama lebih rapat dengan Filipina bagi memperkukuh perencanaan dan tidak balas tangkas terhadap bencana. Selain mengeratkan hubungan dua hala sekaligus meningkatkan daya tahan rantau ini, jelasnya tragedi itu turut memberi peringatan tentang pentingnya perpaduan serta kerjasama serantau yang lebih erat. Menjelang trofi juara Asia ACT Wanita 2024 yang bermula 11 November ini di Rajgir, India, pasukan hoki wanita kebangsaan telah menjalani persiapan dengan latihan berintensiti tinggi di bawah tekanan.
Inisiatif itu diambil bagi meningkatkan kekuatan mental dan fizikal pemain negara. Okey, kita tahu yang bila kita lawan pasukan-pasukan yang physically stronger, physically faster daripada kita, jadi kita perlu ubah cara permainan kita. Kita tak boleh macam selalu tempo tinggi, kita try to manage, try control game. Tapi hoki ni game yang laju di mana kalau press dia can press as a team, high press. Jadi untuk kita ada banyak player punya quality. Selain Malaysia dan tuan rumah India, kejohanan ini turut disertai China, Korea Selatan, Jepun dan Thailand. Sementara itu, Konfederasi Hoki Malaysia KHM berharap 3 pasukan kebangsaan akan lebih bersemangat apabila menerima tajaan pakaian daripada syarikat pakaian Mizuno bernilai RM300,000. Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal maklumkan selain pasukan hoki wanita, turut menerima tajaan adalah pasukan hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita Kebangsaan. Beliau juga memaklumkan jersey rasmi berkenaan bakal meningkatkan lagi motivasi skuad hoki lelaki dalam Dewan Negara pada kejuaraan dunia tahun depan. Mereka tetap telah melayakkan diri ke Piala Dunia di Croatia buat pertama kali, dan saya cukup yakinlah mereka akan bermain, berjuang mati-matian untuk mengharumkan nama negara. Dan dengan adanya suntikan baju baru yang diberikan oleh Mizuno, saya rasa dia pastinya akan beri satu positif tenaga untuk mereka berikan lebih untuk menjayakan pasukan negara. Pasukan hoki dalam Dewan Lelaki Negara akan memulakan saingan Piala Dunia di Poreč, Croatia pada 3 hingga 9 Februari 2025. Kedudukan Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee yang akan tamat kontrak hujung bulan ini akan diputuskan dalam masa terdekat. Perkara itu dikongsikan beliau ketika ditemui RTM selepas pasukannya membenam Kelantan Darul Naim FC 4-1 pada aksi Liga Super di Stadium Likas pada Ahad. Menurut Datuk Kim Swee yang berkhidmat sejak tahun 2021 berkata, beliau menghormati apa saja keputusan pihak pengurusan. Saya telah dimaklumkan oleh pengurus pasukan Rafi Robert di mana pihak pengurusan akan mengadakan mesyuarat, dan bagi saya katakan daripada awal di mana Sabah FC merupakan pilihan utama, ya, dan saya harus hormati, dan apa juga keputusan sama ada saya kekal ataupun tidak, saya percaya ini akan memberi banyak spekulasi. Kim Swee mengambil alih kejurulatihan Sabah FC daripada pengendali dari Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto pada tahun 2021. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Saya Anas Farihin, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.